Okay. So untuk yang terakhir untuk hari ini masih lagi di bab yang kedua iaitu matrix. Okay. So kalau ikutkan ini adalah perjumpaan kita yang ketiga lah. Okay, untuk bab matrix ini. So yang pertama hari tu kita dah buat tambah tolak. So kita dah buat darab darab skala dan juga darab dua matrix. Okay, untuk yang pertama hari tu. Ataupun mungkin kita stop setakat darab skala yang pertama. So yang kedua kita buat darab dua matrix dan juga identity. Minggu lepas. So untuk hari ini kita akan teruskan dengan songsang dan juga penyelesaian masalah lah. So bermaksud matrix songsang dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan bentuk matrix. So apakah maksud matrix songsang? So boleh kamu buka buku teks muka surat 57. Ataupun dalam buku teks online yang cikgu share itu muka surat 67. So apakah maksud matrix songsang? So matrix songsang so kalau kamu tengok dekat situ di muka surat 57 buku teks kamu tu ada dia bagi benda ni. So kalau kamu baca sikit huraian di bawah, dia kata jika pendaraban matrix A dan matrix B menghasilkan matrix identity, ya, kamu dah tengok dah bentuk matrix identity tu macam mana. So apabila ada matrix A darab dengan matrix B, dia menghasilkan jawapan matrix identity. Maka matrix B ialah songsangan bagi matrix A dan sebaliknya. So identity ni sebenarnya bernilai 1. Identity kamu ni bernilai 1. So apa-apa matrix biasa ataupun cikgu kenal sebagai matrix yang normal. So matrix yang normal, so darab dengan songsang, dia dapat nilai 1. So bermaksud betul lah tu. Ataupun mungkin matrix songsang darab dengan matrix yang normal, so dia dapat nilai 1. So adalah orang kata dia punya hujah dekat situ. So kalau kamu tengok dekat sini huraian dia ada. So ini dia menggunakan simbol lah. Pendaraban matrix A dan matrix songsang. So kalau matrix A, dia guna simbol A dekat sini. So matrix songsang dia wakilkan dengan A negatif 1 dekat atas tu. So A negatif 1. So bermaksud A darab negatif A. So sorry, A darab dengan A songsang. Ataupun A songsang darab dengan A. So itulah matrix identity. So untuk matrix songsang ni sebenarnya dia ada satu rumus yang tersendiri. So kalau ikutkan dekat sini A negatif 1 dibaca sebagai matrix songsang lah. So A kuasa negatif 1 ataupun so kalau kamu tengok ni A kuasa negatif 1 tidak sama dengan 1 per A. Sebab ni sebenarnya bukan indeks. Negatif 1 ni bukan kuasa sebenarnya. So dia adalah simbol untuk songsangan. So kalau cikgu tersebut kuasa tadi tersilap lah maksudnya. So dia bukan kuasa, sebaliknya adalah simbol bagi songsangan. So cikgu dah kata bahawa matrix songsang hanya wujud untuk matrix dengan peringkat 2 dengan 2. So kamu tengoklah dengan baik macam mana kita nak label ataupun nak kenal pasti di manakah A, B, C dan juga D, kerana setiap A, B, C dan D ni ada fungsi yang tersendiri di dalam rumus dia, kedudukan yang tersendiri di dalam rumus. So apabila diminta kepada kamu mencari matrix songsang, bermaksud kamu kena label A, B, C, D dan juga kena buat mengaplikasikan rumus lah. So 1 per A darab D tolak B darab C. Kemudian kamu ada matrix songsangan di belakang. So seharusnya matrix songsang dia memang akan ada pecahan di luar. Ataupun mungkin pecahan ini telah hilang, so dia darabkan dengan setiap satu nombor di dalam. Dan kamu kena pastikan bahawa AD ataupun A darab D tolak dengan B darab C kamu tidak boleh kosong lah. Sebab apa-apa hal nilai pecahan 1 per dengan kosong, so dia dah jadi mat error. Kalau tak salah cikgu try 1 bahagi kosong, ya dia jadi mat error. Bermaksud kamu punya songsangan itu, matrix songsang itu tidak berfungsi lah. So seharusnya nilai di bawah ini tidak boleh kosong. So yang di bawah ni, yang tidak boleh kosong cikgu cakap ini,
Yang tidak boleh kosong ni sebenarnya kita panggil ataupun kita kenal sebagai penentu. Okey, ataupun dulu dalam bahasa Inggeris yang cikgu belajar determinant. Okey, ataupun di peringkat U yang cikgu belajar pun masih lagi menggunakan perkataan bahasa Inggeris iaitu determinant. Okey. So penentu matrix, so bila sebut tentang penentu, so di bawah inilah fokus kamu iaitu AD tolak BC, inilah sebenarnya penentu. Okey, so simbol yang dia guna pakai, so simbol palang ni. So palang ada A dekat dalam bermaksud penentu untuk matrix A. So kalau ada huruf B dekat dalam, so penentu untuk matrix B. So dia macam itulah. Okey, so yang mana seharusnya penentu kamu tidak boleh sama dengan kosong. Okey. So kalau dia tidak sama dengan kosong, maksudnya songsangan kamu, matriks songsang itu wujudlah. Betul lah tu, cikgu dah kata tadi. Sekiranya 1/0, dia dah jadi make error. So kamu punya matriks kamu ni dah tak berfungsi. Okey, tapi apabila dia ada nilai di bawah, bermaksud matriks songsangan kamu tu wujud. Okey, so penentu ini main peranan yang penting di samping rumus matriks songsang. Okey. Seharusnya soalan untuk matriks songsang dia akan bagi penentu yang bukan kosong lah. Okey, setakat yang cikgu jumpa apabila disebut tentang matriks, dia suruh kamu cari matriks songsang, seharusnya penentu dia bukan kosong. Sebab kalau dia dah bagi kamu penentu kosong, jadi tidak berfungsi lah. Okey, so dia macam tu. Okey, kita tengok contoh muka surat 60. Okey, so muka surat 260, contoh 23. Okey. Okey, so kalau ikutkan soalan kamu, dia suruh kamu tentukan sama ada matriks songsang itu wujud. Okey, ataupun tidaklah. So jika wujud, hitung nilai matriks songsang. Okey. So macam cikgu cakap, matriks songsang hanya wujud untuk peringkat 2 dengan 2 sahaja. Okey, so inilah bentuknya 2 dengan 2. Okey, so apa-apa hal soalan kamu apabila melibatkan matriks songsang, kita label lah A, B, C dan juga D lah macam biasa. So A kamu, so B kamu, seharusnya matriks itu dilabel ke sebelah kanan. Okay, bukanlah A dekat atas, B duduk dekat bawah. Nanti salah kamu label, salah apply rumus. So salah kesemuanya. So A ke kanan adalah B, so ke bawah adalah C dan juga ke kanan adalah D lah. Okay, so kita masukkan. So dia suruh kamu tentukan matriks songsang itu wujud atau tidak. So macam mana nak tentukan dia wujud atau tidak? Berdasarkan penentu dia yang bukan kosong. Okay. So penentu rumus dia adalah AD tolak BC. Okay. So kalau kamu tengok A kamu 1, D kamu ialah 8. So tolak dengan 2 untuk B. So C kamu adalah 4. So kalau kamu tengok 1 darab 8, 8 tolak 2 darab 4 pun 8. So penentu kamu dah jadi kosong. So apabila penentu kamu kosong, bermaksud matriks songsang itu tidak wujud. Okay. Senang je sebenarnya. Berkenaan dengan penentu ni senang. Cuma apa yang cikgu cakap, soalan kamu kebiasaannya apabila dia suruh kamu cari matriks songsang, seharusnya penentu kamu ni bukan kosong lah. Itu maksud cikgu. Okay, so kita tengok untuk B. So B sama, langkah dia sama. Okay, so dia suruh kamu tentukan wujud atau tidak matriks songsangnya. Okay, so label lah A, B, C dan juga D. Okay, so kamu gunakanlah AD tolak BC ni, so gantikan nilai, so dapat nilai kamu ialah 2. So 2 itu bukan kosong. Okay, so bermaksud penentu kamu ini bukan lagi kosong. Sebaliknya penentu kamu nilai dia adalah 2. So bermaksud kamu punya B songsang, okay, matriks B songsang itu wujud. So macam mana nak tahu apakah nilai matriks songsang? So ini yang cikgu kata kita apply rumus. Okay, so ini rumus dia. So kamu tengok dengan baik sebab matriks ni dia agak orang kata ada trik dia yang tersendiri, terutama untuk matrik yang songsang ni. Okay, kamu dah kenal pasti penentu, dah cantik. Okay, so kita nak apply rumus. Okay, so kalau kamu tengok ni labeling kita A, B, C dan juga D. So seharusnya untuk mencari yang pertama di depan, dia memang 1 dekat atas rumus dia. 1/A darab D. So kalau kamu tengok A kamu adalah 3. So D kamu adalah 4. So ini 3 darab 4. Okay. So tolak dengan
B darab C. So B kamu adalah 5. Okay, dan juga C kamu adalah 2. Nah, seharusnya kamu akan dapat 2 lah nilai dia. Sepatutnya samalah. Kamu akan dapat seharusnya 1/2. Okey, 1/2 sebab yang ini penentu di bawah kita dah kira tadi iaitu 2. So seharusnya kamu dapat 1/2. Cuma trik di mana untuk matriks songsang di belakang dia ni. Okey, kalau kamu tengok asalnya A kamu kat atas, B kamu kat sini, C kamu dekat sini, D kamu dekat sini. Okey, tetapi apabila kita masukkan dalam rumus matriks songsang, D dengan A itu telah berubah kedudukan. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini asalnya A kamu duduk atas, so D kamu duduk bawah. Tapi apabila kita menggunakan rumus matriks songsang, kamu punya D akan automatik naik ke atas menggantikan tempat A, so A kamu akan turun ke bawah. So dia nampak yang cikgu highlight ataupun dalam buku teks kamu highlight ni. Okay, dia akan saling tukar kedudukan unsur dalam penjuru utama. Okay, so bermaksud asalnya 3, 4, dia dah jadi 4, 3. Tukar kedudukan. So bagaimana dengan B dan juga C? Ini memang tempat B. Okay, ini pun memang tempat B. Cuma A dengan D yang berubah kedudukan. Murid dia akan ubah AD, dia ubah sekali B dengan C. Dia bantai macam tu. So itu yang biasa budak buat silap lah. So A dengan D memang akan berubah kedudukan. Cuma B dengan C akan kekal di tempat yang sama. Cuma dia akan didarabkan dengan negatif 1. So kalau kamu tengok dekat sini 5. Seharusnya darab dengan negatif 1. So dia akan jadi negatif 5. So ni. So dekat sini C kamu asalnya C iaitu 2. So darabkan dengan negatif 1. Okay. So dia akan jadi negatif 2. Ataupun didarabkan dengan negatif 1 pun boleh. Sebelum ni cikgu hafal ataupun cikgu suruh anak murid cikgu hafal. Ianya adalah perubahan tanda pada B dan juga perubahan tanda pada C. Bermaksud A kamu turun bawah, D kamu naik atas. So B kamu kalau positif dia akan jadi negatif. Begitu juga dengan C. Kalau C kamu negatif, so dia akan jadi positif. Perubahan tanda. Okey. Ataupun mungkin sebenarnya dia adalah darab dengan negatif 1. Sama sahaja. Okey. So kalau kamu tengok matriks songsang kamu, seharusnya kamu berhenti dekat jawapan macam ni pun boleh. Okey, so kamu berhenti kat sini sebab ini pecahan di luar. So pecahan di luar adalah pengenalan kepada matriks songsang. Kamu nak tinggalkan pecahan di luar pun boleh ataupun kamu nak selesaikan pecahan dekat luar ni kita kenal sebagai darab skala. So kamu ambillah 1/2 darab dengan 4, so dapat 2. Okay, 1/2 darab negatif 2, so dapat negatif 1. So kamu ambil skala di luar, darab dengan setiap satu nombor matriks di dalam. Setiap satu unsur matriks di dalam. Okay, so bermaksud kamu nak tinggalkan jawapan dekat sini pun dah kira baik. Kalau kamu darab tak salah, nak habiskan sampai habis pun boleh. Okay, so kamu ada dua pilihan jawapan. Kalau kamu tanya cikgu mana yang paling baik, yang atas ni cukup. Okay, menunjukkan bahawa itu adalah bentuk matriks songsang yang ada pecahan di luar. Okay, so kalau ikutkan itu adalah pengenalan untuk matriks songsang. So tengok cikgu dah sediakan dekat sini. So asalnya D dengan A kamu, so dia telah diterbalikkan. Okay. So negatif B dengan negatif C dia akan berubah simbol ataupun tata tanda. Okay. So kita pergi kepada contoh muka surat 61. Okay. Contoh 26 muka surat 61. Okay. So kamu dah tengok nak guna rumus macam mana. So kalau kamu tengok soalan kamu macam ni. Okay, so ini pastinya soalan matriks songsang. Walaupun dalam ayat dia tak bagi hint matriks songsang. Tapi apabila kamu tengok ada hasil darab di antara dua matriks yang menjadikan matriks identity. Okay, so di belakang ni matriks identity. So apabila melibatkan dua darab di antara matriks yang menghasilkan matriks identity, bermaksud dalam salah satu ni mesti ada songsang. Okay, so mesti ada songsang. So kalau kamu tengok yang A itu tidak diberitahu adakah matriks dia apa, tapi yang sebelah ni dia dah bagi 1, 2, 3 dan juga 8. Okay, so macam biasa kita akan keluarkan dahulu yang ni.
Okay, so matrix identity kamu takkan usik apa-apa sebab dia hanya sekadar ada. Okay, cukup syarat sahaja. So dia tak berfungsi pun sebenarnya. Dia cuma orang kata pembayang kepada clue soalan lah, macam tu lah. Okay, so bermaksud kamu abaikan boleh terus dengan matrix identity. So kita nak fokus kepada yang sebelah kiri sahaja. So kamu ada matrix yang pertama dan juga huruf A dekat situ. Okay, so kalau kamu tengok ini adalah matrix normal. Okay, kenapa cikgu kata ni matrix normal, ini matrix songsang? Okay, kenapa cikgu kata macam tu? Seharusnya matrix songsang kamu dia akan ada pecahan. Okay, sama ada pecahan duduk di luar ataupun pecahan kamu didarabkan terus ke dalam. So akan nampaklah bentuk pecahan. So kalau kes macam ni, kamu kalau ikutkan perlu mengenal pasti. So identiti ni memang kita tak akan ambil kisah. Di antara dua benda ni, mana satu yang normal, mana satu yang songsang. Okay, ataupun mungkin mana satu yang biasa, mana satu lagi yang songsang. So kalau kamu tengok matrix yang dia dah bagi ni bentuknya nak kata pecahan pun bukan. Okay, simbol pecahan skala di luar pecahan pun tak ada. So kita terus boleh declare bahawa itu adalah matrix yang normal. So A kamu ni walaupun A kamu ni tak nampak pecahan dia, tapi sebenarnya dia ada di dalam lah. Okay, so kamu kena gunakan matrix yang normal. Kenapa cikgu tekankan sangat? Sebab kamu kena gunakan matrix yang normal. Okay, seharusnya kita guna matrix normal je lah. Dan juga kita akan songsangkan dia lah. Okay, barulah kamu dapat matrix songsang. Sebab seharusnya normal darab dengan songsang, so dia akan jadi identity.